Okey. Boleh mula? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak Cikgu Halina Darjah 5C. Sihat semuanya. Cikgu Halina harap semuanya sihat. Ada duduk di rumah, saya duduk di rumah saya, tapi pelajaran tetap kena teruskan. Saya mengajar tidak boleh bersemuka dengan awak, tetapi dalam talian, dan awak kena belajar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Contohnya hari Ahad, okey, hari ini sains daripada pukul 10.30 sampai pukul 12.30. So daripada pukul 10.30 sampai pukul 12.30 awak kena belajar sains ikut dalam jadual. Okey. Kalau awak betul-betul ikut dalam jadual pukul 10.30 sampai pukul 12.30, awak belajar ikut jadual hari ini, sains, siap tugasan awak. Okey, siap tugasan awak, tak ada tertangguh-tangguh lagi kerja. Okey, saya memudahkan tugasan awak, awak memudahkan tugasan saya. So kita saling bekerja sama. Okey, sebelum saya memulakan tugasan, saya nak ucapkan tahniah pada semua murid-murid tahun 5C yang telah menghantar tugasan. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Awesome. Okey, walaupun memang saya bagi tugasannya senang sahaja, tapi mungkin disebabkan line, tak boleh nak upload video, videonya pun bukan terlalu panjang saya minta. Ada yang hantar 2, 3 video, tak apa, pendek-pendek pun tak apa. Satu video buat kapal terbang Ana, satu video buat kapal terbang Ravi, satu lagi video untuk melancarkan kapal terbang tersebut. Okey, 3 video, tak kisah. Okey, janji awak hantar, dan itu adalah satu proses pembelajaran. Okey, kalau awak boleh buat ikut jadual yang telah ditetapkan, memang awak seorang pelajar yang cemerlang. Okey, walaupun tidak bersemuka dengan guru, memang ini hakikatnya yang kita kena terima. Okey, kita tak boleh pergi ke sekolah, kita pun, saya pun tak tahu sampai bila kita kena belajar macam gini. Okey, seandainya dahulu, tahun lepas, ayat tiada paksaan. Okey, siapa nak buat kerja, buat, tiada paksaan. Tetapi ayat itu dah tak boleh guna untuk tahun ini. Tak ada paksaan kena buat kerja. No. Okey, tahun ini memang kena buat kerja. Awak pun dah darjah 5. Okey, kita tak tahu sampai bila pandemik COVID-19 ini akan berakhir. Jadi, kalau awak sayangkan diri awak, awak pentingkan ilmu itu penting dalam diri awak, maka awak perlu membuat segala tugasan yang cikgu berikan. Okey, jadual awak dah longgar dah tahun ni. Tahun lepas 2 subjek 1 hari, tahun ini hanya 1 subjek saja 1 hari. Okey, sepatutnya tidak ada alasan awak tak boleh buat. Okey, tugasan yang cikgu berikan. Baik, bagi tahun 5C hanya ada seorang sahaja yang masih belum menghantar, saya masih menunggu. Okey, tak apa, saya masih menunggu, dan segala kerja awak saya saya buat catatan. Okey, siapa yang masuk, siapa yang menjalankan menyiapkan tugas saya akan masukkan pada amalan baiklah. Okey, siapa yang tak buat tu biasanya kira ponteng lah kan, tak nak buat, maksudnya dia ponteng kelas saya, walaupun sekadar belajar dalam talian, okey, online learning. Okey, belajar dalam talian. Kalau saya nak ingatkan lagi sekali pada anak-anak murid saya, seandainya awak ada masalah, okey, awak ada masalah, tidak boleh, tak dapat nak menyelesaikan tugasan tersebut, lambat untuk menyelesaikan tugasan tersebut, sila maklumkan pada saya. Okey, sila maklumkan pada saya, jangan senyap 1000 bahasa. Okey, saya kena WhatsApp seorang-seorang penjaga dan ulang siar tugasan yang saya berikan.
Okay. Ulang siar maksudnya saya send balik pengumuman ataupun padlet yang saya kongsikan dekat WhatsApp kelas, saya send balik sekali, tidak ada respon. Kali kedua saya akan send balik. Okay, begitulah kerja seorang guru. Okay, seandainya awak menghargai pengorbanan yang diberikan oleh guru-guru awak, bukan setakat saya, cikgu-cikgu lain pun sama. So, buat kerja. Cikgu sayangkan awak tetapi awak tak sayangkan diri awak. Sebab tak buat kerja sekolah yang cikgu bagi. Okey. Bukan video saja, subjek lain pun ada juga. Okey. So, ubah sikap. Kita ambil pengalaman daripada tahun lepas. Okey, tahun lepas bulan 3 kita dah tak pergi sekolah, kita naik bulan berapa? Julai. Sayalah. Berapa lama? Tahun ini awal-awal tahun kita dah tak pergi sekolah. Takkan kita nak tinggalkan diri kita dekat belakang? Okey, bukannya kita awak tidak ada gadget, ada. Okey, ada gadget sendiri. Awak dah ada handphone sendiri, saya tahu. Okey, awak dah ada handphone sendiri, handphone awak boleh WhatsApp dengan kawan, ada line internet. Okey, saya tak tahu apa masalah awak sehingga kan tidak boleh buat tugasan yang diberikan dalam masa yang ditetapkan. Okey, itu yang cikgu nak mengetahui apa masalah awak. Sebab tu saya kata jika ada sebarang masalah, sila maklumkan pada guru yang mengajar. Okey, tak pun maklumkan pada cikgu kelas awak. Okey cikgu, saya ni ada masalah, kucing saya ni nak beranak. Okey, kucing saya nak beranak, dia ganggu saya. Bagi masalah, bagi alasan. Okey, bagi alasanlah kenapa awak tak boleh nak menyiapkan tugasan. Dan saya nak ucapkan sangat-sangat tahniah. Okey, sangat-sangat tahniah dah. Okey, tahniah pada mereka yang telah menghantar sehingga malam tadi pun ada. Paling akhir saya tak tahu kenapa. Okey. Kenapa nak hantar tugasan lewat-lewat saya pun tak tahu. Okey, sedangkan boleh buat awal, boleh buat awal. Boleh buat juga kalau awak jiran sekampung, ada jiran darjah 5C juga duduk sebelah rumah, boleh pergi bersama. Okey. Minta tolong rakamkan. Awak bukannya tak bermain-main pun dengan jiran. Bila bermain-main dengan jiran, bila cikgu kata belajar bersama-sama, awak kata, oh tak boleh, duduk di rumah, PKP. Oh, okey, itu alasan. Okey, itu alasan. Tak apa, kita teruskan paparan yang pertama. Saya nak tunjukkan pada awak. Okey, ini hasil satu kelas. Okey, hasil satu kelas yang telah menghantar Padlet. Okey, bukan menghantar Padlet, telah menghantar tugasan pada saya. Okey, tugasan pada saya. Okey, baik. Dalam Padlet awak ni, okey, saya terangkan, kalau begini saya ada baca arahan saya betul-betul. Okey, baca arahan saya betul-betul. Ini tugasan yang pertama, dengar video. Okey, untuk sains saya akan rakam video macam ni. Okey, saya tak akan, setakat ini saya belum beri lagi lembaran kerja. Saya akan ajar berpandukan buku teks dan juga aktiviti-aktiviti ataupun eksperimen yang ada dekat dalam buku teks. Saya tak bagi lembaran kerja. Okey, awak memang kena dengar penerangan saya sebab sains perlu dengar penerangan guru baru konsep awak akan betul. Okey, konsep sains, prinsip sainsnya kena betul. Sebab itu saya kena beri penerangan melalui video sebegini. Nak tak nak, jemu tak jemu, okey. Suka tak suka awak menghadap muka saya daripada tahun lepas, tahun 5 ni jumpa lagi, kita kena redha. Okey, bila redha barulah ilmu itu berkat, insya-Allah. Okey, itu kunci utamanya. Okey, untuk menjadi seorang murid yang pintar, okey, untuk mendapatkan ilmu yang berkat, perlu redha dengan apa yang berlaku, perlu ikhlas untuk menerima pengajaran guru. Okey, itu kunci utamanya.
Okey, tahniah, saya nak ucapkan tahniah. Tahniah pada Hanan. Hanan bila saya bagi je Padlet, okey, saya minta dia buat tugasan dalam beberapa jam selepas itu, okey, dalam beberapa jam saya rasa dalam tempoh 10:30 sampai pukul 12:30 tu, okey, Hanan dah buat hasilkan video. Tahniah Hanan. Okey, menjadi contoh pada pelajar yang lain. Harap selepas ini bila buat nota dan lain-lain, komitmen itu, tanggungjawab itu akan sama sahaja, tak kisahlah. Okey, saya bagi tugasan buat video ke, saya bagi tugasan seandainya, okey, tak ada siapa pun beritahu saya, "Cikgu, saya tak boleh hantar video. Kalau saya ambil gambar, send pada cikgu boleh tak?" Tidak ada yang bertanya pada saya. Jadinya tak ada yang bertanya, tidak ada yang berkata begitu, maka saya anggap awak tiada masalah. Okey, awak tiada masalah untuk membuat video. Bila ada yang berkata begitu, maka saya akan mencari alternatif lain. Awak boleh tangkap gambar ke? Okey, tangkap gambar awak tengah buat, hasilkan kapal terbang Ana. Tangkap gambar awak tengah hasilkan kapal terbang Ravi. Okey, hanya hantar satu video je. Video apa? Pelancaran. Tak kisah. Sebab disebabkan tidak ada seorang pun yang cakap pada saya masalah mereka. Okey, jadinya saya anggap awak memang tiada masalah. Okey, so tahniah sekali lagi pada mereka yang telah menyiapkan. Okey, Husna, Faris, okey, Balkis, bagus Balkis. Okey, seterusnya Alia. Okey, Alia dan juga Husna. Husna ini saya rasa dia belajar bersama. Bagus sebab situasi rakaman ini tempat yang sama. Okey, saya tengok Alia duduk di sini, tengok Husna pun tempat yang sama, bagus. Tak apa, boleh. Kita tak tahu kawan kita rakam untuk kawan. Kita ada handset, okey, kita gunakan sebaiknya. Okey, kita guna handset dengan sebaiknya. Sekarang ini kita ada gadget, kita gunakan yang sebaiknya. Kita ada data internet, kita gunakan sebaiknya. So, benda tu adalah sangat penting pada waktu-waktu belajar di rumah. Okey, Husna rakam, saya tak pastilah. Mungkin, kemungkinan. Okey, sebab saya tengok situasi rakaman yang sama. Husna rakam untuk, rakamkan untuk Alia, Alia rakam untuk Husna. Bagus, tahniah. Murid-murid lain pun sama. Bagus. Okey. Walaupun buat dalam rumah, okey, buat lepaskan Irfan Faizal, bagus. Okey, Puteri pun hebat, tak kurang hebatnya. Okey. Si pemalu abang kita ni, Irfan Zala ni, bagus tak keluar rumah. Boleh je buat lepaskan pelajaran kapal terbang tu di dalam rumah. Saya tidak ada bagi syarat mesti lancarkan di luar rumah kan. Okey, Aiman. Hebat Aiman. Gunakan iMaster mana suara macam chipmunks. Tak apa, saya faham. Okey, sebab kenapa suaranya laju? Sebab dia nak jadikan durasinya pendek. 3 minit saja boleh hantar. Okey, mudah untuk hantar. Tak kisah. Okey, jadinya bila awak hantar macam ni, okey, sorry saya terpaksa membebel lah sebab awak perlu tahu situasinya macam mana. Saya boleh taksir untuk pentaksiran bilik darjah. Awak dapat tahap penguasaan ataupun TP berapa bila awak telah melaksanakan tugasan ini. Sebab saya memang kena taksir awak. Kalau awak contoh TP ini, TP awak buat eksperimen ini, aktiviti ini membolehkan awak mencapai TP 3. Siapa yang dah hantar, okey, saya akan catatkan awak berjaya ataupun awak layak mendapat tahap penguasaan 3. TP 3. Siapa yang tak hantar tidak layak untuk dapat TP 3. Sehinggalah dia menghantar tugasan tersebut. Okey, boleh faham? Naufal, Zaim, hebat Naufal. Boleh buat. Saya tahu Naufal mempunyai masalah lain. Tak apa, lambat tak apa. Okey, janji awak buat. Janji buat. Macam mana keadaan awak pun saya tak kisah. Okey, Zaim pun sama, Nabiha, okey, Tania, okey, yang bawah-bawah ni, Nabiha dia dah hantar awal tapi nama dia dekat bawah saya terlupa. Maaf Nabiha.
Okey, nama dia dah hantar awal. Okey, yang last ni berada di bawah lah. Okey, orang yang last hantar pada saya berada di bawah videonya sebab saya dah setting Padlet saya, siapa yang hantar awal dia berada di atas. Okey, tapi yang ini mungkin tak ikut susunan lah. Siapa yang awal-awal ni memang ada dekat atas lah. Tapi yang paling awal ni memang Hanan lah, tahniah Hanan. Okey, yang lain-lain patut ikut contoh. Hanan, Balkis. Okey, okey, saya difahamkan Hanan dah tukar dah rumah dia pada Wi-Fi. Okey, sebab itu satu kepentingan lah. Siapa yang berkemampuan bolehlah. Okey. Yang tidak berkemampuan, andai ada gadget sendiri, andai ada handphone sendiri, ada line sendiri, gunakan sebaik mungkin untuk proses pembelajaran awak. Okey, simpan-simpan data tu, jangan terlalu banyak main TikTok. Okey, sampaikan nanti untuk buat video, untuk hantar video dah cakap tak ada line. Okey? Okey, baik. Tak apa, saya membebel-bebel dulu sebab saya nak menunjukkan awak situasi macam mana cikgu beria-ia, okey, untuk meminta awak menyiapkan tugasan. Okey, meminta awak untuk menyiapkan tugasan. Kenapa? Kerana beginilah sebenarnya, macam nilah sebenarnya proses pembelajaran awak dan pengajaran saya semasa pandemik COVID-19 ini. Kita tak tahu sampai bila. Seandainya awak tidak ada merubah diri awak, contoh sampai bulan 6, kita terpaksa duduk di rumah, tidak boleh pergi ke sekolah sampai bulan 6. Contoh. Awak pun tidak mengikuti kelas-kelas online. Okey, tugasan-tugasan awak tak buat, ada yang itu, ada yang ini, ada yang buat, ada yang tidak, maka awak akan tertinggal di belakang. Okey, awak tinggal di belakang. Sedangkan awak ada gadget sendiri, awak ada handphone sendiri, tapi awak tidak mahu mengambil peduli tentang pelajaran awak. Okey, awak lebih suka bermain IG, okey, contoh TikTok. Okey, saya tahu buat status WhatsApp. Okey, okey, ada. Bila boleh buat status WhatsApp, makanya memang awak ada line lah. Okey, awak ada WhatsApp, maksudnya awak ada line internet sendiri, ada data sendiri. So, cut itu saja bebelan saya pada hari ini. Kita masuk pada tajuk baru. Okey, tajuk baru. Sebelum saya masuk pada tajuk baru, okey, saya nak terangkan dulu tentang eksperimen yang awak telah jalankan, tentang eksperimen ringkas. Sebenarnya eksperimen tu cara menyelesaikan masalah. Okey, awak dah beri dah sebab-sebab. Okey, awak beri sebab, tetapi. Okey, ada tetapinya. Awak beri sebab kenapa kapal terbang itu tidak boleh kapal terbang Ana. Okey. Kapal terbang. Okey, saya dah tengok dah semua video. Saya dah tengok dah semua video. Semua video, okey, kapal terbang Ana paling jauh. Kecuali ada seorang je kapal terbang Ravi yang paling jauh. Nabiha dapat kapal terbang Ravi yang paling jauh. Orang lain semua dapat kapal terbang Ana paling jauh. Okey, saya tak pasti kenapa kapal terbang Ravi Nabiha buat jauh berbanding dengan kapal terbang Ana. Okey. Kalau ikutkan konsepnya, cara lipatannya dan bentuknya, kapal terbang Ana jauh. Okey, betul yang awak buat tu. Kapal terbang Ana jauh. Okey, kalau ikut konsep sains je lah. Kapal terbang Ana lebih jauh berbanding kapal terbang Ravi. Kerana apa? Rata-rata saya dah tengok video tu. Awak jawab kerana muncung depan kapal terbang Ana tirus sayapnya lebar. Manakala kapal terbang Ravi muncungnya lebar, sayapnya
kecil. Okey, itu awak lihat sekadar buat pemerhatian sahaja. Tapi awak tak bagi inference, awak tak bagi sebab. Kenapa kapal terbang yang munculnya tirus itu terbang jauh? Kenapa kapal terbang yang munculnya tidak tirus itu terbangnya jaraknya dekat sahaja? Kalau awak cakap kerana munculnya tirus, awak itu sebenarnya awak tidak membuat inference. Awak hanya membuat pemerhatian. Okey, sebabnya kenapa? Bila muncul kapal terbang tirus, kapal terbang tersebut kurang untuk menerima rintangan angin daripada depan. Okey, awak lepaskan kapal terbang. Okey, geseran angin daripada depan tu kurang. Sebab tu awak nampak kapal terbang ni, awak buat kapal terbang kertas kan? Kapal terbang, siapa yang dah pernah pergi naik kapal terbang? Angkat tangan. Siapa? Rahmah. Lagi siapa yang pernah naik kapal terbang? Hanan. Hanan pernah naik kapal terbang? Okey. Awak tengok muncul depan kapal terbang macam pen saya ni kan? Okey. Dia bentuknya aerodinamik. Apa kita panggil aerodinamik? Aerodinamik adalah bentuk yang boleh mengurangkan geseran udara. Bila geseran udara tu kurang, okey, maka kecil je kan depannya kan? Okey, maka dia boleh pergi laju, terbang laju. Okey? Yang kena udara tu, yang depan ni, rempuh angin tu kecil depan dia, tajam. Jadinya dia boleh pergi jauh. Okey, kalau yang rempuh anginnya, contohnya rempuh anginnya bersegi kan depan. Tengok ni permukaan yang kena rempuh angin ni besar. Jadinya dia tak boleh pergi lebih jauh. Itu kesimpulannya. Okey. So hari ini kita masuk pada tajuk baru iaitu tajuk manusia. Okey, saya manusia, awak manusia tapi awak tahu tak diri awak macam mana? So kita nak mengenali diri kita. Tahun lepas dah jam 4, siapa ingat lagi kita tajuk manusia, kita belajar tajuk apa? Ingat lagi tak kita belajar tajuk apa manusia? Okey, kita belajar tajuk pernafasan. Kita belajar tajuk apa? Tak ingat dah. Okey, tengok balik. Okey, buku teks. Buku teks dah tak ada. Buku tulis dah jam 4. Saya suruh simpan kan? Okey, tengok balik apa dah jam 4 kita belajar tentang manusia, tentang diri kita. Proses pernafasan, proses penyahtinjaan. Betul tak? Proses penyahtinjaan. Okey. Gerak balas terhadap rangsangan. Okey. So tahun ini best. Okey, tahun ini best. Betul tak? Okey. Betul tak Aul? Tahun ni best kan? Darjah 5. Okey. Darjah 5 sukatan baru. Kita belajar tajuk tulang. Siapa tak ada tulang? Angkat tangan. Ada dekat dalam kelas 5C tak ada tulang. Kalau kita tak ada tulang, kalau saya tak ada tulang, saya tak boleh duduk tegak begini. Oval dekat sebelah saya ni pun, okey, tak boleh nak duduk tegak macam ni. Okey, sebab kita ada tulang lah, kita boleh duduk tegak dan berdiri, berjalan, bergerak. Okey, macam diri kita sendiri. Diri kita sekarang ni. Okey, kita belajar sistem rangka manusia dan fungsinya. Kita ada tulang, ada rangka. Tak ada rangka kita tidaklah boleh nak berdiri, nak bergerak. Okey. Tahukah kamu mengapa cacing tidak dapat berdiri seperti manusia? Ada awak nampak cacing diri jalan-jalan-jalan? Okey. Cacing tidak dapat berdiri tegak kerana cacing tidak mempunyai tulang seperti manusia. Cacing tak ada tulang.
Okey, kalau manusia tak ada tulang, apa akan jadi? Okey, tulang-tulang di tubuh manusia membentuk satu sistem yang dikenali sebagai, okey, yang dikenali sebagai apa sistem tersebut? Okey, sistem rangka manusia. Rangka. Okey, tulang-tulang dalam tubuh manusia ni membentuk satu sistem iaitu yang dikenali sebagai rangka manusia. Okey, rangka manusia. Okey, rangka manusia. Okey, apa cacing tu kata? Apa cacing tu kata? Okey, tanpa sistem rangka, dia cakap dengan kita tu. Kamu mungkin terpaksa menjala untuk bergerak seperti saya. Kita kena menjala macam cacing tu lembik aja kan. Tak ada tulang, okay, lembik. Alah. Okay, so sistem rangka manusia dibina. Okay, rangka manusia, rangka kita ni dibina daripada tulang-tulang dalam badan. Ada nampak tulang daripada luar tak? Ada badan. Ada siapa dalam kelas ni? Lutfi? Lutfi punya tulang kat dalam ke belah luar? Ramah? Okey, siapa lagi ada? Zaim. Faris. Kita dah kehilangan seorang kawan kerana dah pindah ke sekolah dai. Okey, tak bolehlah saya nak sebut nama dai tak ada dalam kelas saya. Okey, Faris, tulang awak kat mana? Tulang kat luar ke kat dalam badan ke luar badan? Man, buat apa Man? Aiman tengah tengok kelas saya ke tak ni? Okey. Bagaimanakah rangka utama manusia berfungsi? Ini rangka utama, okey? Rangka utama kita ada tulang apa? Yang pertamanya, yang pertama ada tulang apa? Kita ada tengkorak. Mana tengkorak? Pegang. Ada tak ni? Tengkorak ni dekat kepala. Kelembik terus awak punya kepala ni tak ada tengkorak. Aduh, hai. Okey. Yang kedua adalah tulang rusuk. Yang ketiga tulang belakang dan yang keempat tulang tangan. Dan kita ada juga sistem rangka manusia terdiri daripada tulang kaki. Ada berapa? Dalam sistem rangka manusia ada berapa jenis tulang? 1, tengkorak. Okey, 2, tulang rusuk. 3, tulang belakang. 4, tulang tangan. Dan 5, tulang kaki. Okey, setiap tulang-tulang ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. So, hari ini kita nak belajar jenis tulang dan 2 je. Okey, objektif kita awak boleh menyatakan jenis tulang dan menyatakan fungsi-fungsi setiap tulang tersebut. Okey, 2 perkara ini. So, setiap tulang ini mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Kita tengok tulang tengkorak. Dalam tengkorak kita ni ada apa? Otak. Okey. Apalah agaknya kalau kita tak ada tengkorak. Habis otak kita terkeluar-keluar ni nanti. Awak jadi zombie. Okey. Tengkorak. Apa fungsi tengkorak? Tengkorak fungsinya melindungi otak kita daripada kecederaan. Okay. Macam kita pakai topi keledar semasa menunggang motosikal. Dan sekarang orang yang naik basikal, menunggang basikal juga dimestikan untuk memakai topi keledar. Okay, supaya apa? Topi keledar menjaga kepala kita. Okay, menjaga, melindungi kepala kita daripada tercedera seandainya berlaku satu-satu kemalangan pada kita. Siapa yang melindungi kepala kita ni? Siapa yang melindungi otak kita? Apa yang melindungi otak kita? Yang melindungi otak kita adalah tengkorak. Siapa tak ada tengkorak dalam kelas Cikgu Halina ni? Angkat tangan. Cepat, saya nak lari dulu. Sebab siapa tak ada tengkorak, dia sangat-sangat mengerikan. Kita nampak otak dia keluar. Okey. Seterusnya, kita pergi pada muka surat yang seterusnya, 21. Kita ada apa yang seterusnya tadi tu? Tulang rusuk, tulang belakang. Okey, kita pergi pada
tulang belakang dahulu. Mana tulang belakang? Cuba rasa tulang belakang awak ni. Ada tak tulang dekat belakang awak ni? Ini tulang belakang kita. Macam lipan kan tulang belakang kita. Okey, tapi nasib baik tak nampak. Kalau nampak, kita boleh nampak tulang belakang kawan kita. Kita boleh nampak tulang belakang mak kita. Mengerikan sebab macam bentuk ikan. Bentuk apa? Lipan. Okey, ada ekor sikit belakang dia ni, dekat hujung. Okey, daripada tengkuk ni, daripada belakang ni, okey, membawa ke belakang pinggang. Itu nama dia tulang belakang. Okey, apa fungsi tulang belakang? Tulang belakang berfungsi untuk menyokong tubuh kita. Fungsi utama pada tulang belakang. Okey, tubuh kita bergantung, fungsi yang utama untuk kita bergerak ini adalah tulang belakang. Bila tulang belakang berlaku kecederaan, kemungkinan kita tidak boleh bergerak. Okey, sebab fungsinya adalah menyokong tubuh badan kita. Kita boleh ke depan, dia fleksibel kan? Kita boleh angkat tangan ke kanan, ke kiri. Okey. Okey, seandainya tulang belakang awak tak ada ni, sengat ni, tegak je. Mak ayah awak panggil. Dia kena pusing ke semuanya. Okey. Kita tak boleh toleh macam gini. Sebab tulang belakang kita tegak macam kayu. Okay, tapi tulang belakang kita Allah jadikan ada sengat ini supaya badan kita boleh lentur ke kanan, badan kita boleh lentur ke kiri, badan kita boleh lentur ke depan. Okey. Seterusnya tulang yang kedua ialah tulang rusuk. Cuba rasa tulang rusuk awak ni. Tulang rusuk ni macam gitar ni, greng. Okey, dapat rasa tak ke dah banyak sangat daging awak? Tengok ni. Hayya. Okey, apa fungsi tulang rusuk? Okey, tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti peparu dan jantung. Okey, tengok gambar sebelah ni. Dalam tulang rusuk ada peparu. Okey, dalam tulang rusuk ada jantung, ada hati dan juga ada sebahagian perut termasuk dalam tulang rusuk. Okey, kena jaga betul-betul sebab banyak organ-organ penting yang ada dalam tulang rusuk. Ada peparu, ada jantung, hati, perut. Kena jaga betul-betul tulang rusuk kita supaya organ-organ yang ada dalam ini selamat. Sebab siapa yang melindungi organ-organ ni, peparu, jantung, hati dan perut ni adalah tulang rusuk. Okey, boleh? Tulang yang dah keberapa ni? Tulang yang keberapa ni, Ifan? Muhammad? Buat apa tu Muhammad? Okey. Alia, tulang yang keberapa ni Alia? Siapa boleh jawab? Tulang yang keberapa? Tulang yang ketiga. Okey. Yang keempat adalah tulang tangan dan juga tulang kaki. Okey, tulang tangan. Okey, tengok ni hebatnya kita. Silat macam tu kan. Okey. Tulang tangan dan juga tulang kaki. Okey. Apa fungsi tulang tangan dan tulang kaki ni? Untuk menyokong tubuh dan juga membolehkan badan kita untuk bergerak. Okey, fungsi sebagai sokongan dan juga pergerakan. Okey. Sendi ni nanti masuk pada minggu akan datang. Okey, sebab saya nak terangkan cukuplah sekadar kita mengetahui hari ini, tajuk kita sekadar kita mengetahui sistem rangka manusia. Rangka manusia tu siapa? Kita lah. Kita kena tahu kita punya badan ni supaya kita boleh jaga. Apa yang boleh untuk badan kita, apa yang tak boleh untuk badan kita. Sebab supaya kita sayang. Badan kita ini amanah yang Allah berikan. Okey, amanah untuk kita jaga. Sebab Allah pinjamkan sahaja pada kita. Okey. Ada berapa tulang dalam sistem
badan sistem rangka manusia. Kita ulang balik bagi lagi kesimpulannya. Okey, ada berapa? Ada 5. Okey, ada 5. Ada apa? Daripada atas kita ada tengkorak. Sebut tengkorak. Ada orang yang tak ada tengkorak tak dalam kelas Cikgu Halina ni? Kalau ada, saya nak lari dululah. Takut sebab dia tak ada tengkorak. Oh, takut betul. Okey. So, tengkorak. Apa fungsi tengkorak? Untuk melindungi otak kita daripada kecederaan. Lepas tu yang kedua kita ada tulang tulang rusuk. Okey, tulang rusuk. Tulang rusuk ini melindungi beberapa organ dalaman. Contohnya apa? Hati, paru, jantung, perut kita duduk dalam tulang rusuk. Okey, seterusnya tulang belakang. Sampai tak nak pegang tulang belakang awak? Peganglah tulang belakang. Ada tak tulang belakang? Rasa tak macam sesenggat tulang belakang ni? Ada, sebenarnya ada perkiraan tulang belakang tu tahu. Kalau jadi doktor besok ada perkiraan. Tulang ini berapa nombor, berapa ada nombor-nombornya tulang belakang tu. Okey, daripada sini. Daripada tengkuk ni. Nak rasa tulang belakang kita awak kena tunduk sikit, nanti adalah dia punya ni. Sedap pula kan urut tu belakang-belakang ni kan lenguh badan. Okey. Seterusnya kita ada apa? Fungsi tulang belakang adalah untuk menyokong tubuh manusia. Dan kita ada tulang kaki dan juga tulang tangan. Tulang tangan ini untuk ada 2 fungsi, tulang kaki dan tulang tangan. Okey, untuk sokongan dan juga untuk pergerakan. Okey. Okey, itu saja setakat hari ini kita belajar 1, tapi kita boleh menyatakan 5 jenis tulang dalam sistem rangka manusia dan fungsi-fungsi tulang dalam sistem rangka manusia. So saya nak beri tugasan untuk hari ini. Apa tugasan untuk hari ini? Okey. Tugasan untuk hari ini ialah tugasan untuk hari ini ialah kita tunggu dulu, saya share skrin. Senang saja, tak ada buat video. Okey. Tak semualah, tak setiap kali tugasan saya perlukan video daripada awak. Saya pun faham. Okey, saya pun faham. Cuma sains ini agak sukar. Okey, agak berlainan dengan subjek-subjek yang lain. Sebab saya memerlukan, saya memerlukan sesuatu evidence. Evidence ataupun bukti yang awak telah jalankan eksperimen tersebut. Bila ada bukti, bila nakkan bukti, jadinya makanya saya terpaksalah meminta awak membuat video untuk membuktikan yang awak buat proses buat eksperimen tersebut. Okey? Awak sendiri yang buat. Tak kisahlah awak lipat tu dah banyak kali ke, banyak-banyak kapal terbang ke. Dulu sebenarnya kapal terbang ni mainan saya waktu kecil-kecil dulu. Tapi awak tak pernah main kapal terbang kan sekarang? Awak main apa? Game kapal terbang sahaja. Tapi sebenarnya dengan sehelai kertas, awak lipat-lipat untuk menjadikan kapal terbang, ada sains di situ yang kita tak ketahui, ada STEM di situ yang kita tidak ketahui. Okey, ada aktiviti yang ada unsur STEM di situ yang kita tak ketahui. Jadi jangan malas-malaslah bila cikgu bagi kerja. Okey, so tugasan untuk hari ni. Tulislah hari. Okey, sorry. Saya terguna marker pula. Okey, tulislah hari. Ahad. Okey, berapa hari bulan? 7 hari bulan 2, 2021. Okey. Okey, apa yang kita nak buat tadi? Apa tajuk kita belajar? Tajuk kita belajar ialah, apa dia? Ambillah pensel warna pun boleh. Sistem rangka. Rangka siapa? Rangka kita lah. Siapa lagi? Manusia. Okey. Awak kan dah ada pengalaman buat My Science Notebook.
Okay, saya nak awak buat peta minda. Contoh, saya bagi satu peta minda, bukan saya bagi satu peta minda lah, saya bagi contoh macam mana yang awak nak buat peta minda tersebut. Okey, tak nak tulis ni pun tak apalah, kita dah tuliskan. Okey, buat dekat sebelah sini, buat tajuk lagi, sistem rangka manusia. Okey, okey, nampak jelas. Okey, buat kotak. Ada berapa jenis tulang dalam sistem rangka manusia? Zaim? Ada berapa tulang Zaim? Okey, 5. 5. Ambil tarik garis, kita buat 5 di sini. Garislah, awak pakai pembarislah, cantik sikit kan. 1, 2, 3. Awak jangan kira saya punya selang berapa ni. Saya main agak je ni. 4 di 5. Okay. Ambil pensel warna yang lain. Okay, sebab kita nak membezakan. Okay, ambil warna apa? Purple. Tulang apa yang kita belajar tadi? Yang pertama dia. Apa dia? Sistem rangka. Yang pertama dia. Syazah. Apa dia Syazah? Boleh jawab tak Syazah? Apa dia? Okey. Tengkorak. Okey, tulis sama warna lah pula. Okey, kita ambil warna lain lah. Warna apa ya? Okey, warna merah lah contoh. Tengkorak. Okey, buatlah kotak dekat sini. Yang kedua apa dia yang kedua? Rahmah, apa dia yang kedua mah? Tulang belakang. Okey, tulang belakang. Okey, tak pun awak nak ambil satu warna, awak warnakan. Boleh je, tak kisah. Ikut kreativiti awak lah. Okey, yang ketiga. Balkis, apa dia Balkis? Yang ketiganya? Tulang apa lagi? Tulang rusuk. Betul tak? Tulang rusuk. Ambil pensel warna. Kalau nak ambil pensel warna, nak warnakan macam saya warnakan ni. Tapi jangan guna warna yang gelap-gelap lah. Ni tak nampak tulisan awak. Okey, seterusnya kita ada tulang. Tulang apa Man? Okey, tulang tangan. Dan satu lagi, akhir. Tulang apa? Tulang apa Nabiha? Tulang kaki, ya. Tulang kaki. Alright. Warnakanlah. Warnakan. Biar cantik sikit lah. Saya nak padam kotak. Dengan tulisan tu kan sekali terpadam. 1. Okey. Tengkorak. Okey. Okey, seterusnya. Ambil pensel warna lain. Okey, ambil pensel warna lain. Contoh. Ambil pensel warna hijau lah. Naufal suka ni kalau saya guna warna hijau. Warna kegemaran, my favorite colour. Kan Naufal kan? Okey. Di sebelah sini tulis fungsinya. Apa fungsi tengkorak? Melindungi. Lindungi apa? Melindungi otak daripada kecederaan. Okey. Melindungi otak daripada kecederaan. Okey, ambillah warna lain. Kalau awak nak warnakan, warna kuning ke, tak kisahlah. Nak buat kotak pun boleh. Okey, seterusnya, buatlah fungsi tulang belakang apa? Fungsi tulang rusuk apa? Fungsi tulang tangan apa? Dan fungsi tulang kaki apa? Tulang tangan dan tulang kaki ini sama kan fungsinya? Tarik je dekat sini. Buat satu sahaja di sini. Okey, tulis benda yang sama. Rujuk mana? Rujuk buku teks. Dengar penerangan saya dulu videonya. Okey, baru dengar sampai habis, baru tahu awak punya tugasan apa. So, boleh buat. Yang ini adalah tajuk.
Okey, lepas tu yang ini jenis-jenis tulang yang ada dan ruangan sebelah sini adalah fungsinya. Okey, kalau nak buat tajuk atas ni itulah fungsi pun boleh, tidak ada masalah. Okey, buat macam tu. Okey, faham? Okey, itu sahaja tugasan untuk minggu ni. Tidak ada video. Okey, tidak ada pembikinan video sebab awak dah jadi YouTuber pada minggu lepas. So minggu ni kita tak ada buat video. Tak semua tugasan saya buat video. Okey, jangan jemu, jangan rasa bosan. Awak tak boleh jumpa kawan-kawan. Okey, awak tak boleh pergi sekolah dan inilah sebenarnya keadaan yang memang kita kena tempuh. Okey, yang memang kita kena hadapi. Kita memang dah perlu hidup dengan coronavirus. Okey. Memang dia berada di mana-mana. Betul tak Awal? Kan? Okey, nampak? Tak berkelip mata dia. Okey. Jaga-jaga dia perhatikan awak. Kan. Okey. So itu sahaja untuk hari ini kita belajar sistem rangka manusia. Okey, ada 5 jenis tulang yang ada pada yang utama, okey, rangka manusia. Ada 5 jenis, okey, dan ada setiap jenis ini ada fungsi-fungsinya. Okey, tugasannya adalah untuk membuat nota. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan tak buat nota, siapkan notanya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Bye.